Antara fokus dari Sabah, akses internet akan diperluas ke seluruh negeri. Perinciannya langsung bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, sahih. Akses internet akan terus diperluas ke kawasan pedalaman negeri ini bagi memastikan masyarakat luar bandar tidak ketinggalan menikmati teknologi tersebut. Ia sekaligus mampu meningkatkan peratusan literasi digital dan pertumbuhan ekonomi negeri. Ke arah itu, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan berkata kementeriannya akan terus memastikan Sabah mendapat liputan penuh rangkaian 4G manakala 3 lagi kawasan iaitu Kota Kinabalu, Tawau dan Sandakan akan mendapat liputan rangkaian 5G tidak lama lagi. Beliau berucap sempena program Malaysia Digital Dialogue, Jom Saya Digital Sabah di Kota Kinabalu. Teks beliau dibacakan ahli Dewan Negara, Senator Noraini Idris merangkap setiausaha politik kepada Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah. Lebih 200 pengusaha mikro, kecil dan sederhana diterajui wanita hadir dalam sesi dialog sehari ini. For SWEPA, kami memang mengalu-alukan kerana untuk membantu member-member kami, member yang usahawan untuk mempromot mempunyai produk dan services. Dan ini secara langsung juga program digitalisasi memang bersesuai lah dengan keadaan sekarang. Kerana selepas pandemik, semua guna digital lah, all the e-commerce, everything kan. Kami galakkan wakil-wakil entrepreneurs dan juga professional di Sabah to become more digital. Terdapat banyak opportunity, terdapat banyak yang dapat kita jalankan bersama-sama sebab wanita dapat menjadi pemangkin suatu ekonomi. Kalau kita nak tingkatkan ekonomi which is the hope of the country today, we must engage kita punya wanita. Rakyat diajak terus menghargai pengorbanan petugas Kementerian Kesihatan KKM menghadapi pandemik COVID-19. Sungguh pun negara kini dalam fasa peralihan endemik. Penghargaan boleh ditunjukkan dengan mengikuti nasihat yang dikeluarkan KKM. Ketika ditemui RTM, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata langkah berkenaan merupakan cara terbaik mengiktiraf sumbangan petugas KKM ketika mendepani COVID-19. Dalam keadaan yang paling kritikal, ya, Sabah paling ramai dijangkiti oleh COVID. Kedua, Sabah paling di belakang dari segi usaha untuk menanganinya. Juga apatah lagi, vaksin ini datang lambat sedikit di Sabah. Jadi semua ini menjadi satu cabaran yang cukup hebat pada itu. Tapi Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah menanganinya dengan cukup baik. Sementara itu, mengulas mengenai angka jangkitan harian COVID-19 di negeri ini yang masih mencatatkan 3 angka, beliau sekali lagi menasihatkan orang ramai yang belum mendapatkan suntikan agar segera berbuat demikian. Sabah mencatat 225 kes baharu COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kini 387,547 kes. Penganjuran Simposium Kecemerlangan Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Dini KBD akan datang diharap memberi fokus kepada penguasaan bahasa Arab selain menjadikannya program tahunan. Ia penting bagi meningkatkan penguasaan dan pencapaian cemerlang pelajar dalam bahasa Arab sekaligus memudahkan pembelajaran di peringkat universiti terutama melibatkan penggunaan bahasa tersebut. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia juga selaras peranan KBD untuk meningkatkan kualiti komunikasi dan kemahiran dui bahasa dalam kalangan pelajar. Saya juga meminta supaya fokus dalam bahasa Arab untuk membantu anak-anak kita di sekolah menengah dan memudahkan mereka apabila berada di universiti nanti. Dan sebab itulah seminar ini atau simposium ini berhubung dengan usaha-usaha untuk memantapkan. Datuk Arifin yang juga Exco Pendidikan Negeri bercakap kepada pemberita selepas merasmikan penangguhan Simposium Kecemerlangan Pelaksanaan KBD Peringkat Kebangsaan Zon Borneo tahun 2022 di Pusat Kesenian Islam UMS Kota Kinabalu. KBD merupakan kurikulum baharu yang dirangka bersama Kementerian Pendidikan, KPM, Lembaga Penasihat Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam, Jabatan dan Yayasan Agama berdasarkan kurikulum agama dan bahasa Arab. Ia dilaksana sekolah-sekolah agama seluruh negara termasuk sekolah agama bantuan kerajaan, sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat.
Golongan belia perlu memainkan peranan dalam pembangunan negeri dan negara. Ia termasuk menjauhi unsur tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah dan aktiviti yang boleh menjejaskan kehidupan. Pembantu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, ke arah itu beliau mahu kementerian bertanggungjawab menyediakan kemudahan lengkap bagi pembangunan belia khususnya di luar bandar. Saya mengharapkan semoga kementerian yang bertanggungjawab akan memastikan bahawa daerah Pitas akan terbela dari semua sudut yang dapat dinikmati oleh belia-belia yang ada di bandar maupun di Semenanjung. Karena kita tahu jurangnya begitu jauh sekali. Kemudahan yang ada di sana dengan kemudahan yang ada di sini cukup jauh berbeza. Datuk Rudi yang juga Adun Pitas ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat bahagian pantai barat utara di dataran Bengkoka, Pitas. Seramai 2,500 belia dari daerah Pitas, Kota Marudu, Kota Belud dan Kudat menghadiri program ini. Rakyat negeri ini perlu menghargai nikmat kemerdekaan yang dikecapi sehingga hari ini. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan memastikan kedaulatan negara sentiasa terjaga. Saya berharap agar penduduk terus bersatu padu dan bekerjasama dan bersama-sama dengan kerajaan yang ada pada hari untuk memastikan negara dan negeri kita sentiasa berada dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Pembantu Menteri Keuangan yang juga Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ditemui pemberita dalam majlis ceramah perdana di Tawau. Program yang dihadiri lebih 1,000 umat Islam dalam daerah ini dimulakan dengan selawat sebelum ceramah agama. Pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah berupaya menyelesaikan masalah jalan raya rosak di negeri ini, terutamanya jalan raya yang luput jangka hayat. Ketika ini diangkarkan sehingga 85% jalan raya di negeri ini telah luput kategori tahap 4 dan 5. We know all the condition, even kita punya cawangan penyelenggaraan jalan raya, we have all the data where jalan raya, sebab kita ada 5, kita sudah kategorikan jalan-jalan ini. Most of the majority of the road, kategori 4 and 5, where kategori 5 is unmaintainable road. Maknanya lifespan sudah tiada, kategori 4 ni masih boleh buat resurfacing tetapi tidak tahan lama. Ketua Penolong Pengarah Sektor Lebuh Raya Pen Borneo, Muhammad Syamsul Nizam Abdul Wahid menyatakan demikian kepada pemberita selepas kempen kesedaran keselamatan jalan raya dan mengibar bendera sempena Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2022 di Kota Kinabalu. Kempen ini dilaksana secara berperingkat selama sebulan di sepanjang jajaran projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Ia bagi memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya mengamalkan etika pemanduan berhemah dan menitik beratkan aspek keselamatan di jalan raya terutamanya di kawasan pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo selain menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ya, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa tanah air menerusi berita wilayah. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Sahih. Sahih, silakan.